بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Surah Al-Mulk 30 ayat sahaja. Baca selalu, dia akan jadi lawyer kita nanti. Siapa yang menghafaz dan selalu membacanya, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Surah itu memberi syafaat kepada orang yang hari-hari membacanya. Hatta ghufiralah. Dia memberi syafaat, maksudnya dia bagi pertolongan. Surah yang kita selalu baca, yang kita hafal itu, dia tolong kita hatta ghufiralah, sehinggalah kita diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keep on asking, dia sentiasa minta kepada Allah. Surah tu, surah yang kita baca tu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dan dia minta dan dia minta hatta ghufiralah, sehinggalah kita yang jadikan amalan membaca surah ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tabarakallazi biyadihil mulk. Surah itu ialah surah tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dengan izin dan inayah daripada Allah, kita dapat berjumpa sekali lagi dalam channel ni. So hari ni saya akan buat perkongsian berkaitan dengan ulasan video yang baru sebentar tadi. Ianya berkaitan dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dia mengandungi 30 ayat dan juga surah ke-67 dalam Al-Quran. So kalau kita tengok ulasan yang diberikan oleh Ustaz Samsuri tadi dalam klip video sebentar tadi, jadi dia menceritakan tentang kelebihan ataupun kebaikan mereka yang beramal dengan surah Al-Mulk. Sebenarnya kalau kita tengok dekat dalam YouTube, ada banyak ulasan yang diberikan oleh ustaz-ustaz dekat luar sana berkaitan amalan ataupun hadis yang dibacakan berkaitan dengan surah Al-Mulk itu sendiri. InsyaAllah saya akan sertakan juga link dekat ruangan description nanti, video lengkap Ustaz Samsuri. Nanti korang boleh pergi tengok. Jadi petang ni kenapa saya nak buat video ni? So saya sebenarnya jauh sekali untuk nak mengajar audiens semua. Saya bukan cikgu, bukan ustaz. Saya lebih kepada untuk nak mengajak audiens, kawan-kawan saya, sesedara saya, siapa jugalah yang mengenali diri saya, atau kepada pada semualah dekat luar sana yang menonton video ni, yang singgah dekat channel kami ni. So dia orang tak tahu sebenarnya dekat bawah kemah tu ada kubur. So bila dia orang berkemah dekat situ, lepas pada tu mereka terdengar bacaan surah Al-Mulk daripada mula ayat sampai habis. Jadi dia orang tengok sekeliling, sebenarnya kat situ bukan kawasan perumahan, maksudnya bukan kawasan penempatan lah, tapi terdengar surah Al-Mulk dibaca. So lepas habis perkemahan tu, so dia orang pun kembali dan ceritakan balik benda ni pada Rasulullah lah, cerita. Jadi Rasulullah pun beritahulah siapa yang beramal dengan surah Al-Mulk ni. Ada yang untuk yang hadis yang lengkapnya nanti boleh rujuk dekat video tu sendirilah. Nanti tu you all boleh tengok lah video tu dengan lengkap. So Rasulullah beritahu siapa yang beramal dengan surah Al-Mulk ni, dia akan jadi benteng ataupun saya suka gunakan istilah lawyer, peguam.
Maksudnya dia akan protect kita masa kita dekat kubur nanti. Dia akan jaga kita, dia akan lindungi kita. So dalam satu hadis yang lain, Rasulullah ada bagi tahu siapa yang mengamalkan surah ni, maksudnya dia akan terpelihara daripada seksa kubur. Okay? So dia akan protect kita lah. Okay, dekat sini saya tak nak ulas banyak hadis tu. Nantikan kalau saya tersilap cakap lah, kita cerita bab-bab hadis ni hanya orang yang ada authority, yang ada background agama. Saya ni tak ada apa langsung kan. Kita cuma dengar-dengar melalui YouTube saja, dengar kaset, dengar CD. So jadi saya tak nak ulas banyak dekat situ. Nanti saya takut saya tersilap cakap nanti kan jadi masalah pula nanti. Tapi dalam video ni saya cuma nak mengajak tuan-tuan untuk kita tengoklah diri kita balik, kan? Kita tengok diri kita balik, macam saya sendiri umur dah dekat 50, okey. Audience ni macam-macam lah. Mungkin ada yang sekitar 30-an, 40-an, 50-an. Dan YouTube ataupun ceramah agama ni kita selalu dengar lah, baik-baik dekat TV ke, dekat internet ke kan, kita selalu dengar. So sampai satu peringkat tuan-tuan, maksudnya umur dah 40, umur dah 50, di peringkat kita ni bukan saja kita nak dengar ceramah semata-mata. Berdengar ceramah tu bagus lah, Alhamdulillah lah. Maksudnya ada pengisian yang baru masuk dekat dalam kita punya jiwa ni, bagus dengar ceramah. Tapi kita ambil satu langkah ke depan lagi kan. Orang putih cakap apa? One step ahead. Kan? Kita ambil satu langkah ke depan lagi. Aku dengar kuliah ni, dengar ceramah ni dah lama dah ni. Maksudnya dah sampai masanya pula aku nak kena beramal dengan apa yang aku dengar kan. Jadi amalan yang tuan-tuan nak amalkan ni terpulang lah. Ada orang suka puasa setiap hari Isnin Khamis kan. Ada orang suka bersedekah. Macam-macam sebenarnya amalan yang kita boleh buat ni. Tapi dalam video ni saya khusus nak cerita tentang ataupun nak mengajak kawan-kawan semua, marilah kita amalkan surah ni, surah Al-Mulk ni. Cuba kita baca di hari-hari. Yang lebih baik lagi kita hafal lah. Kita hafal. Ini hari susah sebenarnya kalau kita nak bagi alasan mengatakan tak ada masa ke, sibuk ke, tak reti ke, sebagainya. Susah lah kalau 20 tahun, 30 tahun dulu kalau kita nak bagi alasan tu. Sebenarnya dulu pun tak boleh bagi alasan macam tu pun. Tapi sekarang ni kita tak boleh bagi banyak alasan pun. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni sebenarnya dekat handphone ada. Betul? Kat handphone ada app. You masuk dekat dalam kereta, tengok dekat situ ada Android kan. Jadi you boleh tengok YouTube kat situ. Ataupun setidak-tidaknya ada CD. Jadi tak ada sebab lah kenapa kita tak nak amalkan sunnah ni kan. Ustaz selalu beritahu dekat dalam YouTube, kita tengok, gigitlah sunnahku ni dengan gigi gerham kan. Maksudnya menggambarkan betapa kita betul-betul berpegang kan. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan untuk nak beramal dengan surah ni. Sebab apa? Bayangkan kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kan. Macam-macam nikmat Allah dah beri kat kita kan? Kalau kita nak kira nikmat yang Allah beri ni, memang kita tak akan boleh hitung. Kita tak akan boleh hitung nikmat ni, nikmat. Hatta kita bangkit tidur tu sendiri, kita masuk bilik air kan. Kalau kita renung balik kan, macam dekat sekitar kita ada orang yang tak sihat, ada yang kena penyakit kanser apa? Kanser pun macam-macam senarai kanser ada. Kanser prostat yang berkaitan dengan kumbahan ni kan. Kita pagi-pagi masuk bilik air, duduk keluar kan. Lega kan. Lega tu pun sebenarnya satu nikmat yang Allah beri kat kita. Itu baru cerita lega yang kat dalam bilik air tu, belum benda-benda yang lain lagi. Jadi macam-macam nikmat Allah beri pada kita. Jadi sebenarnya benda ni, amalan ni sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Ya, memang betul, bila kita masuk dalam kubur ada 3 benda yang akan boleh bantu kita. Yang pertama, sedekah jariah kita dekat atas dunia. Kalau kita ada buat sedekah lah, kalau kita buat sedekah, baguslah. Yang kedua, doa anak yang soleh kan. Anak-anak kita mendoakan kita, kalau dia doakan kita kan. Kalau dia sibuk dengan urusan dunia je, dia akan lupa kita. Dan yang ketiga ni apa dia? Yang ketiga ni adalah ilmu manfaat yang kita sebar-sebarkan, yang kita sebarkan. Jadi harapan saya juga video ni mungkin dapat memberikan manfaat pada orang lain kan. Dapat beri manfaat pada orang lain. Itu harapan saya sebenarnya. So
kita pujuklah hati kita. Kita pujuk hati kita, kita renung balik kan. Sebenarnya apa sebenarnya yang kita nak bawa nak masuk dalam kubur ni? Kita nak bawa apa? Sebab apa? Perjalanan hidup kita ni perjalanannya jauh lagi. Perjalanan kita jauh lagi hidup ni. Bila saya kata hidup tu, mana kata bukan hidup atas dunia. Sebab kita akan dibangkitkan balik kan. Selepas kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia ni, kita akan hidup. Dan dia satu perjalanan yang sangat-sangat panjang. Dekat dalam kuburnya lagi, dekat dalam mahsyarnya lagi kan. Jadi rugilah tuan-tuan, kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kan. Kita dengar dah benda ni, kita dengar dah ustaz cakap hafal surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk, tapi kita rasa macam mana ya, kita tak terpanggil ke macam mana ke, kita macam tak apalah nantilah dulu. Kan masa berjalan, bom kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia, kita tak ada lawyer. Kan kita tak ada lawyer, kita tak ada bantuan nanti apabila kita ada kat kubur nanti. Kalau kita nak bantuan tu, kita perlukan bantuan tu, kalau kita rasa kita tak secure, tak selamat, tolonglah tuan-tuan, amal surah ni baca hari-hari. Yang mana yang tak kerti baca tu dengar dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, dengar aja. Jangan baca lagi, dengar dulu. Kan? Tak kerti baca ni, dengar dulu. Dengar. Lama-lama nanti saya yakin insya-Allah dia akan masuk sikit-sikit. Masuk macam mana? Hati tu nanti akan diketuk. Tok. Kita aku ni dengar ni dah 2 tahun dah dengar surah ni sikit-sikit. Bolehlah, memang aku tak hafal tapi dah boleh teka-teka bunyinya. Marilah tengok, aku nak cuba belajar baca tengok. Kan? Jadi kalau kita tak mulakan tu memang tak ada lah. Memang tak ada. Jadi kita cubalah tuan-tuan. Cubalah. Hari-hari kita dengar. Yang mana yang sudah pandai baca Quran ni, alhamdulillah bagus kan? Bagus. Jadi kita hari-hari kita baca sampai satu peringkat apabila kita dah hafal, senanglah ketika tu. Pun tak senang juga, ramai orang dekat sana hafal pun tapi tak amalkan pun tak boleh juga. Jadi syaratnya dia kata nak kena amalkan, baca. Kan? Kalau kita tengok dalam ayat kedua tu, kita selalu sebut apa? Kita selalu sebut hidup dan mati kan. Pagi dan malam, siang dan malam kan, kaya dan miskin. Ada pasangan ni kan. Tapi kita selalu sebut istilah kita akan kata hidup dan mati kan. Hidup dan mati ini, hidup dan mati. Kita akan sebut macam itulah. Hidup dan mati ini. Tapi dekat dalam surah Al-Mulk ni ayat kedua ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So dalam surah Al-Mulk ni ayat kedua dia beritahu, Allah beritahu aku jadikan mati dan hidup. Allah gunakan perkataan mati dulu. Mati dan hidup. Ni pun kejap lagi kan saya ulas ni kan jadi macam saya nak mengajar pula. Tapi saya petik balik ustaz yang cerita dekat dalam YouTube, kenapa Allah gunakan ayat ni dia kata mati dulu? Kenapa Allah tak kata hidup dan mati? Kenapa mati dulu? Nak menceritakan selepas mati ni ada satu peristiwa yang besar lagi daripada hal ehwal kita dunia yang kita sibuk siang dan malam ini. Nak ceritakan betapa mati ni lebih penting daripada kehidupan kita kat dunia ni. Bukan kita nak nolak kehidupan dunia ni. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Kalau cerita panjang-panjang kan tersilap kan tak boleh sebab kita nak cerita bab agama ni. So macam tu lah. So terima kasih lah. Itu sajalah video saya. Tak ada apa pun. Saya nak mengajak tuan-tuan untuk marilah sama-sama kita amal lah surah ni tuan-tuan. Cubalah baca. Kan? Tak susah mana pun. Kita baca hari-hari. InsyaAllah dia akan lekat. Percayalah cakap saya. Cuba. InsyaAllah. So terima kasih sekali lagi pada mereka yang menonton video ni. So saya mohon maaf kalau sepanjang saya berletih ni ada benda-benda yang telinga korang dengar yang rasa alamak iPoyonya dini macam bagusnya dini kan. So saya minta maaf lah. Itu mungkin atas sifat kelemahan ataupun kejahilan saya. Tapi kalau sepanjang saya membebel ni, kalau rasa-rasa di pertengahannya dekat mana-mana tu ada rasa tersentuh sikit ke, itu sebenarnya datang daripada Allah. Yang mana yang silap tu saya mohon maaf. Saya mohon maaf lah mungkin atas kejahilan saya sendiri. Okay? So macam biasa, pesanan daripada pihak penaja, tolong warwarkan video ni sekiranya ada manfaat. Tolong like, tolong tekan butang subscribe kan, dan beritahu pada kawan-kawan lah. Okay? So terima kasih banyaklah. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Maksud dia apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada satu surah dalam Quran. Dalam Quran yang 6,000 ayat lebih ni, Nabi kata ada satu surah. 30 ayat. Surah itu ada 30 ayat. Nabi kata.